Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang di mana kita berbicara tentang mengenai saat mana kita menziarahi kubur, ataupun kita diajar dan dianjurkan supaya menziarahi kubur dalam hidup kita ini. Sebagai seorang mukmin, di antara amalan-amalan yang mesti kita hidupkan kembali, iaitu di mana kita diajar supaya kita ziarah kubur. Kerana di antara perkara yang kita terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini, kita biarkan kubur ini menjadi kosong dan menjadi gersang dalam keadaan tandus. Punca apa? Punca kerana kita di kalangan kita ada salah faham yang berlaku di kalangan kita. Bila ada di kalangan kita sebelum daripada ini, bila mereka ziarah kubur, mereka menjadi pemuja-pemuja kubur. Yang ni yang jadi masalah. Lalu dalam hidup kita ni, kita kena perbetulkan kembali. Satu ketika dahulu orang kita ni pernah datang duduk di kubur, kemudian membaca Quran dan sebagainya. Tapi sekarang tak berlaku, kerana puncanya disebabkan ramai di kalangan kita mereka salah faham di kalangan kitanya. Ada di kalangan kita dia pergi bercakap dengan kubur. Ada yang di kalangan kita yang pergi ke kubur, kemudian dia buat pujaan-pujaan tertentu pada kubur, yang menyebabkan akhirnya alim ulama' disebut jauhilah suasana dekat dengan kubur ini. Tetapi pada zaman kita ini, kita perlu hidupkan kembali budaya apa dia? Budaya untuk kita ziarah kubur. Dalam hidup kita ni, kita kena timbulkan balik perasaan untuk nak ziarah kubur. Kenapa kena timbulkan balik perasaan untuk nak ziarah kubur ini? Kerana berdasar, kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak cerita tentang mengenai bagaimana besarnya keperanan orang yang pergi ziarah kubur terhadap apa dia? Terhadap orang dalam kubur. Orang dalam kubur ini dapat manfaat dengan datangnya ziarah orang yang di atas dunia ke atas kubur ini, di atas kubur mereka. Yang pertama. Yang kedua, kita kena faham, bila kita berada dalam kubur nanti, kita mengharapkan orang lain datang ziarah kubur kita. Kerana apa dia? Kerana bila orang datang ziarah kubur kita, kita akan dapat manfaat daripada ziarah mereka tadi. Yang ni yang kita mesti dikembalikan balik keadaan-keadaan masyarakat kita, supaya masyarakat kita boleh faham. Cuma kena jaga adab dan juga kena jaga akhlak. Ramai di kalangan kita, bila dia pergi ke kubur, dia tak beradab dan dia tidak jaga akhlak. Ataupun dia pergi ke kubur, menyebabkan dia rasa bahawa kubur tu macam tanah-tanah biasa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan pada kita, bila kita pergi ziarah ke kubur, bila kita sampai di kubur, maka di sana kita akan dapat melembutkan hati kita, menyebabkan pada diri kita ni boleh terjaga. Dalam hidup kita ni banyak manfaat yang kita akan dapat bila kita pergi ziarah pada kubur ini. Hari ini kita sambung tentang mengenai peranan kita dalam waktu mana kita hidup di atas dunia ini, untuk kita pergi ziarah ke kubur-kubur, sama ada kubur arwah ayah kita, arwah tuan-tuan guru kita. Peranan kita ni mesti kita hidupkan kembali. Tapi pastikan jaga adab lah. Jangan sampai peringkat di kalangan kita, kalau dia pergi ziarah kubur, tiba-tiba dia tak jaga adab dan tak jaga beberapa akhlak yang mesti ada di kalangan kita untuk waktu mana kita ni menziarahi kubur. Hari ini para penonton sekalian, saya akan baca beberapa dalil-dalil dan hadis-hadis dan juga asar-asar dan juga kata-kata sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terhadap kubur, ziarah kubur ini. Antaranya Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Al-Qubur menuturkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, tidaklah seorang ziarah ke kubur saudara dia dan duduk di sisi kubur tadi, melainkan saudara yang telah meninggal itu akan menyambut dia dan menjawab salam hingga dia berdiri kembali. Dia berdiri untuk dia balik semula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita
Mana-mana orang yang pergi ke kubur, bila dia pergi ke kubur, dia bagi salam. Orang dalam kubur tu akan jawab salam dia. Jawab salam dia. Kemudian lepas pada itu, dia akan jawab. Kemudian dia baca doa, diaminkan oleh orang dalam kubur. Kemudian dia buat apa saja untuk orang dalam kubur ni, semuanya akan ditunjukkan sehingga bila? Sehingga dia berdiri kembali. Mendiri maksudnya dia bangun tegak untuk dia pulang. Maka berakhirlah cerita tentang orang yang pergi ziarah kubur, dan berakhirlah cerita di antara orang dalam kubur mengambil manfaat dengan kehadiran saudara dia di atas dunia. Itu di antara perkara yang kalau kita tengok pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan besar nilai pergi ziarah kubur. Kita tak terasalah sebab sekarang kita masih lagi hidup. Cuba kita try mati, nak tengok. Masuk dalam kubur je. Bila kita masuk dalam kubur je, kita pun bawa perasan. Allahu Akbar. Beruntungnya orang yang datang ziarah pada diri kita ni. Beruntungnya kita dengan datangnya ziarah orang-orang saleh ke kuburan kita ini pula. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut bahawa jika seorang melintas kubur orang yang dikenalinya, Abu Hurairah sebut demikian, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, nescaya penghuni akan menjawab salamnya dan mengetahui kehadirannya. Bila kalian bagi salam, orang dalam kubur tu jawab salam. Kemudian dia tahu orang ni datang. Orang ni ziarah kubur dia. Ataupun orang ni melintas laju di kawasan kubur dia. Dia bagi salam je, orang dalam kubur tu jawab salam terhadap orang yang bagi salam di atas dunia. Nak bagi salam macam mana? Assalamualaikum darul qaumul mu'minin. Antumus sabiqun. Wa insyaallah nahnu lahiqun. Lahiqun. Kita baca demikian. Assalamualaikum darul qaumul mu'minin. Salam sejahtera ke atas kaum perkampungan kaum orang mukmin. Antumus sabiqun, kamu semua mendahului kami. Wa insyaallah innana lahiqun. InsyaAllah kita semua ni akan mengikut kamu, jejak kamu lepas pada ni. Dan dia mengetahui kehadiran yang disebut dengan orang yang hadir je, malaikat bagi tahu terus, hamba Allah ni hadir, hamba Allah ni hadir. Kehadiran dia. Jika seorang melintasi kubur orang yang tidak dikenalinya, ataupun kitanya melintasi kubur yang orang kita tak kenal pun siapa kat dalam tersebut, lalu dia mengucapkan salam, nescaya penghuninya itu pun akan menjawab salamnya. Lebih lagi lah orang yang kita kenal. Kalau kita kenal, orang yang kita kenal, kita bagi salam, orang tu akan jawab salam kita. Kalaulah orang tu kita tak kenal, tapi kita bagi salam juga, orang dalam kubur tu jawab juga salam. Tu lebihnya, kelebihan pergi ziarah pada perkuburan. Bila dia jawab salam, katakanlah dia sedang diazab, Allah ringankan azab. Itu kelebihan yang besarnya. Pada kita, bila kita bagi salam, di saat mana dia kena azab, tiba-tiba datang ziarah kita. Kita datang ziarah. Lalu jadi ringan pada dia. Dia jawab salam. Kita bagi salam, kita baca doa, kita buat. Semuanya dijawab. Cuma kita tak dengar je dia jawab. Kalau kita dengar dia jawab, terloncat kita. Kita tak duduk di tempat tersebut. Mesti kita tak. Kalau kita dengar jawapan orang dalam kubur, tapi tak dengar, Allah tak bagi dengar. Cuma Allah sebut melalui hadis Nabi SAW, ajar pada kita, kalau kamu bagi salam pada orang dalam kubur, orang dalam kubur tu jawab salam. Kalau kamu kenal, dia jawab. Kalau kamu tak kenal pun, kamu bagi salam, dia akan jawab. Besar lagi dalam hidup kita ni. Ibnu Abi Al-Bir dalam Al-Izkar wa Tamhid menuturkan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidaklah seorang melintasi kubur saudara dia yang beriman yang dikenali di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan dia mengetahui dan menjawab salamnya itu. Kalau kita kenal orang kita kenal, ni kubur orang tu, ni kubur orang ni, kita sampai kita bagi salam, Assalamualaikum. Kita sebut bagi salam demikian. Bila dia dengar je, dia jawab Waalaikumsalam. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Al-Qubur dan As-Sabuni dalam kitab Al-Mi'atan menuturkan hadis daripada Abu Hurairah, disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melintasi kubur seseorang yang dikenali di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan dia mengetahui dan menjawab salamnya. Allahu Akbar. Nak sebutnya besarnya nilai salam yang orang atas dunia ni terhadap orang dalam kubur itu sendiri.
Sebab tu saya sebut awal-awal tadi. Oleh kerana kita ni belum mati je. Tapi kalau kita mati, dah berada dalam kubur, kita dengar balik, kita kata, Allah untungnya kalau aku dengar ceramah dahulu. Ceramah dahulu dah pesan dah. Supaya kalau orang meninggal dunia, ziarah. Pesan pada anak-anak kita, kalau abah meninggal dunia, jangan malas nak ziarah kubur abah. Kalau abi meninggal dunia, jangan malas di kalangan kamu nak datang ziarah kubur abi, kubur umi dan sebagainya. Ziarah. Kamu jangan pula kamu tak ziarah. Ziarah. Bila masa kamu kena ziarah? Depan nanti kita akan sebut. Bila masa yang terbaik untuk kita nak ziarah kubur ini? Akan ditanya di kalangan kita. Sabar. Yang tanya bila masa yang kena ziarah tu, kita jawab. Ada yang jawab dia kata hari raya, malam raya. Kemudian ada yang jawab berbeza-beza. Kita akan jawab sikit lagi bila masa tersebut. Kemudian sementara Al-Aqili masih daripada Abu Hurairah menuturkan bahawa Abdul Razin bertanya, ya Rasulullah, Abu Razin bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya dalam perjalananku ini aku akan melintasi kubur orang yang meninggal. Abu Razin tanya Rasulullah, dalam perjalanan aku ni naik kenderaan ni, aku akan lintas kawasan kubur yang orang telah meninggal, ya Rasulullah. Apakah ada ucapan yang harus aku ucapkan ketika mana aku berjalan melintasi mereka tersebut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebut Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal mu'minin. Tu baca doa demikian. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal mu'minin. Semoga salam sejahtera ke atas tercurah kepada kepada kalian wahai ahlul kubur yang muslim dan mukmin. Kalau telah mendahului kamu telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian, insya-Allah lalahikun, kami akan menyusul kemudian. Itu doa yang diajar supaya kita sebut kepada ahlul kubur. Kita baca doa demikian. Kita sebut, kamu telah mendahului kami. Antal mutaqaddimun, kamu lebih mendahului kami dan kami akan mengikut kalian. Kami ini pun jangan ingat bahawa kami tak mati, kami akan mati. Kami akan menjumpa di hadapan Allah. Kemudian Abu Razin bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu mendengar, ya Rasulullah? Abu Razin tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mereka dengar ke ya Rasulullah kalau kita bagi salam pada orang dah mati ni, mereka dengar ke Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka itu mendengar tetapi mereka tidak dapat menjawab. Rasulullah kata dia dengar. Mereka semua dengar. Kamu bagi salam tu, kamu baca doa tu, mereka dengar. Tapi mereka tak boleh nak jawab apa yang telah kamu sampaikan itu. Lebih lanjut, baginda bersabda, Abu Razin, tidakkah kamu meredai jika malaikat sebanyak jumlah mereka lah yang menjawab salam kepada kamu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik, Abu Razin, kalaulah mereka tak jawab, tapi malaikat yang jawab, seramai mana mereka dalam kubur tu, seramai itulah malaikat yang menjawab. Kamu tak suka ke Abu Razin? Kalaupun kamu rasa bahawa orang dalam kubur tak jawab, tapi malaikat menjawab, kamu bagi salam pada orang dalam kubur. Assalamualaikum ya darul qaumul mu'minin antumul sabiqun wa anal lahiqun. Kita baca doa demikian. Kemudian insya-Allah innana lalahiqun. Kita baca doa demikian pada ahli kubur. Kalaupun orang dalam kubur tu tak nak jawab, dia kata tak nak jawab lah, orang ni datang, katakanlah, tapi malaikat jawab, malaikat semua jawab. Oleh kerana malaikat jawab, kamu kena rasa bangga lah, kerana salam kamu didengari di dalam bumi pun didengari, di kalangan para malaikat pun mendengar. Sementara itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah memasuki rumah di dalamnya ada kubur Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah masuk dalam rumah, tapi rumah tu ada kubur Abu Bakar dan Rasulullah, dan meletakkan baju luarku seraya berucap, mereka itu ayah dan suamiku. Aisyah radhiyallahu anha, dia masuk dalam satu hari, dia masuk di kawasan kubur. Kubur tu kubur Rasulullah dan juga kubur ayah dia Abu Bakar. Waktu tu Sayyidina Umar belum wafat lagi. Kemudian dia buka baju dia ni, nampaklah rambut dia, nampaklah bahagian aurat yang zahir yang dibenarkan untuk dia terbuka tu. Kemudian disangkut tu, dia kata tak apalah, kerana dalam kubur ni, dia kata yang dalam kubur ni, katanya Aisyahnya, ada orang yang dua-dua tu, satu ayah aku, satu lagi suami aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan tapi setelah mana Umar dikuburkan bersama dengan mereka berdua, setelah mana wafatnya Sayyidina Umar,
dikuburkan di hujung kaki Abu Bakar itu. Bila dikuburkan mereka berdua, lalu Aisyah sebut, aku tidak memasukinya, melainkan aku merapatkan bajuku kerana malu kepada Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Waktu mana Rasulullah dan juga Abu Bakar yang berada dalam kawasan kubur itu, dalam rumah Rasulullah tu kan, di Masjid Nabawi itu, dalam rumah Rasulullah ada 2 orang je. Jadi waktu tu Aisyah kata, aku sangkut baju, aku buka lah bahagian kepala ni, nampaklah. Kerana yang dalam tu ialah Rasulullah dan juga yang disebut dengan ayah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bila Sayyidina Umar diletakkan jenazah Sayyidina Umar dalam tu, Aisyah kata, aku tak buka lah. Kenapa? Aku malu dengan Umar. Dia nampak, maksudnya Sayyidina Umar nampak siapa yang datang ziarah. Kemudian Aisyah pula takkan nak buka dalam keadaan demikian. Lalu disebutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku tak akan buka lah. Kerana di sana adanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku ni rapat. Pakaian aku tu aku pakai kemah-kemah lah, supaya tak ternampak aurat pada dia aku ini. Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Al-Hakim. Dalam Al-Awsat diriwayatkan sebuah hadis daripada Ibn Umar, disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi kubur Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni di antara sahabat Rasulullah yang kaya raya di kota Mekah. Dia anak tunggal daripada anak seorang yang paling kaya di kota Mekah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni, dan waktu mana di kota Mekah, kalau dia berjalan dalam pasar, orang tak payah paling. Tak payah paling. Kerana orang bau minyak atar tu, orang tahu. Ni minyak atar yang paling mahal, seorang je boleh beli. Yang disebut dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, bila dikenal Rasulullah, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam ni, Mus'ab bin Umair ni, dia buat apa dia? Mus'ab bin Umair ni, bila dia masuk Islam, dianya sendirinya, Mus'ab bin Umair tersebut, dianya sendirinya mengajar Al-Quran Karim. Dan ibu dia tahu. Ibu dia datang jumpa dengan Mus'ab. Mus'ab, dia kata, aku dengar kamu masuk Islam. Kalau kamu tak masuk balik agama asal datuk nenek moyang kita dahulu, nescaya ibu tak akan makan. Ibu rela tak makan. Harta benda ibu ni yang ada untuk diri kamu tersebut, ibu tak akan bagi langsung pada kamu, wahai Mus'ab. Lalu Mus'ab jawab, ibu, ada pun harta benda saya tak berkehendak langsung terhadap harta benda apabila saya dah dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu ibu dia pun dengar je begitu, ibu dia tak nak makan. Mus'ab sebut, kalau ibu tak makan pun saya tak boleh. Saya kena dahului Rasulullah dalam hidup saya. Saya nak Rasulullah dibandingkan dengan ibu. Ibu dia pun tak makan. Tak makan sungguh. Bila tak makan, terbaring tak makan, Mus'ab bin Umair ni datang bisik dengan ibu dia. Ibu, kalau ibu ada 1000 nyawa, ibu ada 1000 nyawa, ibu mati hari ni, besok ibu bangkit balik. Kemudian mati balik. Kemudian lusa ibu bangun balik. Begitulah hidup ibu. Semata-mata nak suruh Mus'ab kembali kepada agama asal. Nescaya Mus'ab tak akan ulang balik pada agama asal. Dan Mus'ab sanggup untuk bersama dengan Rasulullah walaupun tiada apa-apa. Allahu Akbar. Mus'ab bin Umair, ibu dia akhirnya katanya berbuka puasa, dan alhamdulillah dalam satu riwayat kata ibu Mus'ab bin Umair ni masuk Islam lah akhirnya. Tapi waktu mana Mus'ab bin Umair dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia perang. Dalam perang Uhud ni, gugur Mus'ab bin Umair. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup jenazah Mus'ab bin Umair ni di bahagian kepala, ternampak di bahagian hujung kaki. Buka, tarik, letak di hujung kaki, nampak. Di hujung kaki nampak kepala Mus'ab bin Umair. Rasulullah menangis. Rasulullah menangis terus. Rasulullah kata, inilah manusia yang wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ayat Al-Quran Karim sebut, ada di kalangan manusia yang sanggup menjual segala-galanya untuk mendapatkan keredaan Allah. Dia sanggup mengorbankan masa dia, tenaga dia, harta benda dia. Man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, sanggup dia jual lah jasad dia, masa dia, tenaga dia untuk dapatkan keredaan Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah ni maha lemah lembut dengan hamba-hambanya. Dan bila dia gugur syahid ni, kata cerita panjang Mus'ab bin Umair tu, dalam keadaan peluh tu badan dia. Tapi dia telah dimandikan, cerita panjang tentang Mus'ab bin Umair ni. Lalu Rasulullah lintas kawasan kubur Mus'ab bin Umair ketika mana pulang daripada perang Uhud. Bila balik daripada perang Uhud, tengok kubur Mus'ab bin Umair, Rasulullah lintas kawasan tersebut. Lalu Rasulullah berhenti pada kuburnya.
dan para sahabat seraya berucap, aku bersaksi bahawa kalian hidup di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, Rasulullah sebut, aku bersaksi kalian hidup di sisi Allah. Oleh kerana itu, hendaklah kalian ziarah mereka dan ucapkan salam pada mereka. Rasulullah kata, oleh kerana mereka tu hidup, Rasulullah sebut ada sahabat-sahabat, oleh kerana mereka hidup, pergi ziarah mereka. Ziarah mereka yang telah menghadap depan Allah. Kemudian bila kamu ziarah, ucap salam, bagi salam. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum ya Ja'far At-Tayyar. Assalamualaikum ya Hamzah Abdul Muttalib. Assalamualaikum, bagi salam, bagi salam. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam pada mereka, melainkan mereka akan menjawabnya sampai hari kiamat. Sekali bagi salam, ulama-ulama tafsir pada huraian ini menghuraikan ayat ini kata, sekali kamu bagi salam pada dia tu, dia jawab Waalaikumsalam, 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 sampai berlaku hari kiamat. Allahu Akbar, orang dalam kubur. Tu yang pertama. Yang kedua, pandangan alim ulama sebut, dia jawab salam tu, sampailah kamu pergi ziarah, kamu pergi ziarah, kamu pergi ziarah, sampailah berlaku kiamat. Siapa saja yang ziarah kubur mereka dan bagi salam, lalu dia akan jawab. Itu pun tafsiran yang kedua. Walau mengenai sekalipun dua-dua itu betul. Pandangan dalam Al-Arba'in At-Ta'ajjah disebut sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bersabda, Rasulullah sebut, seorang mayat akan merasa bahagia di dalam kuburnya jika dikunjungi oleh orang yang dicintai di dunia ini. Allahu Akbar. Kalian yang jadi anak-anak, yang jadi apa dia, pasangan hidup pada seseorang, lalu di waktu mana mereka telah meninggal dunia, mak kita, ayah kita meninggal dunia, maka ziarah kubur arwah ayah kita, ziarah kubur arwah ibu kita, ziarah. Mereka akan rasa gembira sangat. Saat mana kalian pergi ziarah kubur arwah ayah kalian, kubur arwah ayah kalian, arwah ayah ni akan bangga tengok, Allah, anak aku jadi anak yang saleh, anak aku jadi anak yang taat pada perintah Allah. Datang-datang bawa cucu, bawa pasangan hidup dia, bawa dalam keadaan bawa. Mereka bagi tahu, kamu tengok keluarga-keluarga yang saleh, keluarga bahagia ini datang membawa pahala-pahala untuk diri kamu. Kerana ziarah mereka tersebut membahagiakan kalian, membahagiakan mereka di dalam kubur. Ini kelebihan. Di mana orang yang ziarah kubur je, orang dalam kubur tu akan rasa gembira, akan rasa bahagia di saat mana kedatangan ziarah kalian ini sendiri. Ziarah tu jaga adab. Jangan pakai seksi-seksi. Jangan pakai baju kebarung, senang cerita. Itu bahasanya mudah. Jangan pakai baju kebarung tu yang nampak bentuk tu badan, jangan. Jangan pakai baju apa dia? Baju-baju yang menunjukkan seolah-olah mengiurkan di atas kubur, jangan. Datang dalam keadaan pakai pakaian yang indah, pakaian yang menutup aurat. Tak kisahlah nak pakai baju yang macam mana pun, yang pasti pakai baju yang menutup aurat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan juga Al-Baihaqi daripada Muhammad Ibnu Wasi', dia mengatakan, pernah sampai kepadaku berita bahawa orang yang meninggal itu mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumaat. Siapa-siapa yang meninggal dunia, kemudian dia tahu, orang kita akan tanya, bila kena ziarah ni Ustaz? Pada hari Jumaat yang terbaik. Dia akan tahu siapa yang menziarahi pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, sehari sebelum hari Jumaat dia pun tahu. Sehari sebelum hari Jumaat dia pun tahu. Hari Khamis tu orang datang ziarah, dia pun tahu. Kemudian sehari selepas hari Jumaat pun dia tahu. 3 hari ni siapa yang datang ziarah, ditanya, bila nak ziarah Ustaz? 3 hari ni tolong ziarah. Ziarah yang terbaik disebutnya ialah bila, kalau kita tanya lagi, bila masa yang ziarah terbaik daripada 3 hari ni Ustaz? Lalu dijawab oleh para alim ulama, ziarahlah pada malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat lepas pada waktu Isyak. Waktu itulah waktu yang paling terbaik untuk menziarahi kubur. Kita pula hari Khamis malam Jumaat lepas Isyak, hantu maklimah balik ke rumah. Kita jadi demikian. Yang menyebabkan kita ni, mana ada. Bahkan di kalangan kita kata, nak pergi ziarah macam mana Ustaz? Kubur kita di tempat kawasan hutan. Takut Ustaz. Kena badi mayat, kena pula hantu pula banyak di kawasan tersebut. Ini kesilapan kita. Ramai di kalangan kita ni silap dalam meletakkan kubur. Saya sebut banyak kali dah. Kubur ni biar dekat dengan masjid.
Jangan jauh dengan masjid. Kubur-kubur ni, di mana masjid ada, di kawasan itulah kubur mesti disediakan. Itu cara yang terbaik. Dengar betul-betul ni perancang bandar, perancang kampung, mereka-mereka yang merancang dan sebagainya. Jangan rancang letak kubur ni jauh daripada orang ramai. Jangan. Letakkan kubur ni dekat dengan masjid. Supaya apa dia? Supaya kubur ni senang orang nak ziarah. Dan orang dalam kubur ni, dia nak dengar azan. 5 kali sehari tu dia nak dengar azan. Kita dalam kubur ni, bila dengar azan, ringan azab kubur. Orang yang dalam kubur. Ini kelebihan yang besar. Dan orang yang kalau kita nak buat juga kubur, jauh daripada masjid, letak orang yang tak pergi masjid je. Orang yang tak pergi masjid, pergi letak kubur sana. Ahli yang menghidupkan masjid, mengimarahkan masjid, letak kubur dia dekat dengan masjid. Kerana hidup dia dengan masjid. Bila hidup dengan masjid, dia meninggal dunia, senang letak di tepi masjid. Ini cara yang terbaik di kalangan kita. Masalahnya, minta maaf nak sebut, kadang-kadang di kalangan kita tengok masjid negara, letak kubur-kubur raja-raja dan pembesar-pembesar. Tapi orang ramai ni tak boleh letak jauh daripada demikian. Rugilah dari kita. Saya minta sangat supaya diubah suasana ini. Manakala orang yang kerap datang masjid, orang yang sentiasa hidupkan masjid, orang yang mengimarahkan masjid, izinkan jenazah mereka dikuburkan dekat dengan kawasan masjid. Benarkan mereka ni, jenazah mereka tu, dia letak di kawasan perkuburan mereka dekat dengan masjid. Cuba tengok kubur Baqi', kubur Ma'la, kubur-kubur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina, semua dekat dengan masjid. Kenapa jadi demikian? Ahli ulama sama. Kalau kita pergi ke Turki, kita pergi ke Bosnia Herzegovina, kita pergi ke tempat-tempat orang saleh dan sebagainya, kawasan-kawasan yang pernah Islam berada di satu tempat di kawasan sebelum daripada ni, mereka letak kubur dekat dengan masjid. Bukan kubur ni jauh tempat jin bertendang, mereka letak demikian. Jauh daripada orang ramai. Tak betul demikian. Siapa yang mengajar kita jadi letak kubur ni jauh daripada tempat orang ramai ni datang orang yang bukan Islam. Dia ajar kubur ni tempat sial. Kubur ni tempat sway, dia sebut demikian. Akhirnya orang kita pun terpengaruh. Orang kita, kalau rumah dekat dengan kubur, rumah tersebut tak laku. Rumah ni tak ada pemandangan kubur, dia sebut demikian. Tak ada view konon-kononnya. Tak betul pada diri kita. Bila ada pemandangan kubur, sepatutnya ahli rumah tadi ambil manfaat dengan melihat suasana kubur yang di hadapan dia. Boleh jadi dia nampak sama rata kubur ni saja. Tapi di sebalik sama rata tu, banyak makna yang terkandung di dalam kubur itu sendiri. Ni yang kita kena faham. Jadi lepas tu kalau kita buat dekat dengan masjid, jadi beranilah nak pergi ke kubur. Malam-malam pun berani nak pergi. Bila kubur kita ni jauh daripada masjid, malam ada orang nak pergi. Orang tak berani dah nak pergi. Kerana apa dia? Tempat dalam hutan, kubur tempat yang jauh. Orang tak lalu kawasan tersebut. Orang tak ziarah kubur. Bila nak ziarah? Tunggu hari raya baru nak ziarah kubur. Yang ni yang menyebabkan kerugian pada diri kita demikian. Diriwayatkan juga daripada Ad-Dhahhak, dia mengatakan, barang siapa yang menziarahi suatu kubur pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, nescaya si mayat mengetahui ziarahnya tersebut. Pun ada satu riwayat yang cerita demikian. Yang cerita tentang mengenai, ada yang sebut, dia kata, siapa yang menziarahi kubur tak sempat hari Jumaat kerana kerja, misal contohnya. Kemudian dia pergi hari Sabtu sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Pergi hari Sabtu sebelum matahari terbit. Sebelum subuh lah senang ceritanya. Ada orang nak pergi sebelum subuh di tempat kita ni. Nescaya si mayat mengetahui ziarah dia tersebut. Hari Sabtu, tapi sebelum matahari terbit. Bila bermula hari ni, malam Sabtu tu lagi. Kamu ziarah malam Sabtu sebelum matahari terbit. As-Subki mengatakan, kembalinya roh ke jasad di dalam kubur telah ditetapkan dalam hadis sahih. Dicerita dalam hadis sahih, cerita orang dalam kubur, roh dia akan dikembalikan balik dalam jasad dia. Hal ini berlaku bagi seluruh mayat, apalagi mayat para syuhada. Seluruh mayat berlaku. Maknanya lebih-lebih lagi lah mayat orang mati syahid. Maksudnya mayat orang mukmin. Maksudnya mayat orang mukmin dia akan dapat ganjaran lebih-lebih lagi lah mayat-mayat orang mukmin. Seluruh mayat ni bila masuk dalam kubur, Allah hantar balik roh dia, masuk balik dalam tubuh badan dia. Sedangkan yang menjadi perbincangan adalah kalangan roh itu di dalam yang perbincangan kelangsungan roh dalam badan tersebut. Berapa lama roh itu berada dalam badan?
juga pendapat yang menyatakan bahawa jasad itu tetap hidup seperti kehidupan di dunia dan hidup tanpa keberadaan roh. Ada yang berbincang, dia kata jasad dalam kubur tu hidup, dia hidup. Dia hidup, dia dalam keadaan yang macam hidup di atas dunia, tapi tak ada roh. Bergerak, makan, kemudian mata kebir-kebir, tapi roh tak ada. Ada juga perbincangan demikian. Bergantung pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Senang bahasanya, bergantung pada amalan masing-masing waktu mana hidup atas dunia. Kelaziman hidup bagi roh merupakan satu hal yang konvensional dan bukan rasional. Perbincangan ini, dengan demikian jasad itu masih tetap hidup dengan roh itu seperti keadaan di dunia sebagaimana diterima akal sihat. Hal ini telah diakui oleh sekelompok ulama dan diperkuatkan dengan solatnya Nabi Musa di dalam kuburnya. Itu alim ulama sebut. Bukti berdasar pada apa yang berlaku pada Nabi SAW. Bila Rasulullah SAW dalam Isra' Mi'raj Rasulullah tengok Nabi Musa sedang solat. Kerana solat itu memerlukan keberadaan tubuh yang hidup sebagaimana halnya dengan sifat-sifat yang telah disaksikan oleh Nabi pula. Malam Isra', kehidupan itu tidak seperti kehidupan di dunia, suatu kehidupan yang memerlukan makan minum dan lain-lainnya, melainkan kehidupan yang lain. Sedangkan pengetahuan dan pendengaran mereka yang sudah meninggal dunia merupakan suatu yang tidak diragui lagi. Maknanya, orang yang dalam kubur ni, roh dia balik semula, mata dia celik, telinga dia dengar. Tiga benda tu memang sepakat para alim ulama bincang. Maknanya hidup balik. Bila masuk dalam kubur, jenazah kita letak dalam kubur, dia hidup balik dalam kubur ni. Bila Allah hantar malaikat, hantar balik roh dia. Bila hantar balik roh dia, dia nampak balik. Mata dia celik, telinga dia dengar, tapak-tapak kaki yang meninggalkan perbincangan para malaikat di sekitar tu badan dia, semua dia akan sedar di saat demikian. Di saat itu, roh dia dimasukkan balik dalam jasad dia. Ada juga yang mengatakan, ada perbezaan pendapat mengenai kehidupan para syuhada. Apakah kehidupan mereka itu hanya pada roh saja ataupun juga jasadnya tanpa adanya ujian? Bagi mereka mengenai hal ini ada dua pendapat. Para alim ulama bincang, orang mati syahid macam mana? Masuk tak masuk roh dia dalam jasad dia? Dan jasad dia hancur lebur, nak masuk macam mana lagi? Katanya setengah di kalangan mereka. Sementara dalam Al-I'tiqad Al-Baihaqi mengatakan para nabi itu telah meninggal dunia. Arwah mereka dikembalikan lagi kepada mereka sehingga mereka hidup di sisi Allah seperti mana para syuhada. Nabi-nabi kan, walaupun kita pergi lalui kawasan kubur Nabi, kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita bagi salam khusus kepada Rasulullah. Dijawab salam kita tadi. Mengenai masalah kunjungan dan pertemuan orang yang sudah meninggal dunia itu, Ibn Al-Qayyim mengatakan sebagaimana berikut. Ibn Al-Qayyim disebut arwah itu terdapat dua macam. Roh ni terdapat dua macam. Yang mendapat nikmat dan yang mendapat seksa. Itu senang ceritanya. Roh di kalangan roh ni, jenazah yang dalam kubur tu ada dua keadaan. Satu keadaan dapat nikmat, satu lagi dapat seksaan. Arwah yang mendapat seksa tidak dapat melakukan kunjungan dan pertemuan. Manakala roh yang kena seksa tak ada ziarah, tak kenal orang. Memang dia tak jumpa. Jangan sebutlah kan ku tunggu di pintu syurga, mengarut je dipanggil. Senang ceritanya, kalau sekiranya dia hidup dalam keadaan buat maksiat. Siapa-siapa yang hidup dalam keadaan buat maksiat, dia mati, masuk dalam kubur, dia tidak ada lagi pertemuan dengan di antara satu sama lain kerana dia sedang diseksa oleh Allah. Sementara arwah yang mendapat nikmat sama sekali tidak terikat. Mana-mana roh yang diberi nikmat, dia tak terikat dengan suasana di dalam kubur. Itu yang dibincang. Boleh tak boleh roh ni balik semula ke rumah masing-masing? Yang ditanya. Kita jawab banyak kali tentang perkara demikian. Alim ulama bincang, kalaulah sekiranya mereka ni diberi nikmat oleh Allah, mereka tidak dikenakan seksaan kerana dosa-dosa mereka masuk dalam kubur, mereka boleh balik semula ke rumah. Mereka boleh tengok anak-anak dia buat apa dia. Dia boleh tengok isteri dia buat apa dia. Dia boleh tengok keadaan keluarga dia. Dia boleh nampak semua. Tapi kalau sekiranya dia sedang diseksa, tak ada dah. Dia akan diazab dalam suasana mereka itu sendiri. Mereka sentiasa mengadakan kunjungan
dan pertemuan antara sesama saling ingat mengingat apa yang mereka lakukan di dunia. Ni nak sebutnya, bila di kalangan mereka tu jumpa di antara roh orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, masing-masing duduk lepak, cerita. Macam mana hidup atas dunia? Kena Covid ke mati? Senang ceritanya. Kamu mati ni sebab apa? Kamu bagaimana kehidupan kamu? Masing-masing bercerita tentang kehidupan masing-masing di atas dunia. Di sana setiap roh memiliki teman yang sesuai dengan amal perbuatannya. Manakala kita ni jumpa dengan kawan-kawan yang serasi berdasar pada amalan apa yang sentiasa kita buat. Geng-geng baca Quran, dia berjumpa geng-geng baca Quran. Geng-geng dalam hidup dia ni apa, dia mendengar kuliah, dia berjumpa sama-sama dengar kuliah. Kamu dengar kuliah Ustaz Ahmad Dasuki kan? Saya pun dengar juga, masing-masing sebut demikian. Dia kata alhamdulillah kita sempat juga belajar dahulu. Ni di antara orang yang sempat dengar. Kamu dulu ke yang tag pada saya? Kamu dulu ke yang share dalam Facebook dahulu? Kamu ke yang bagi tahu pada saya tentang apa yang Ustaz cerita tu? Mereka jawab, ya, kami tu. Dia kata terima kasihlah. Seronok. Masing-masing bercerita tentang kehidupan di dunia. Kita ni kan, kalau tak kena PKP lah, misal contoh yang baru meninggal dunia. Kalau tak kena PKP, orang kita ni ramai lagi yang tak semayang, dia sebut. Tapi alhamdulillah, bila kena PKP, ramai pula yang semayang. Alhamdulillah, Allah jadikan COVID-19 mengenali Allah dan mengenali jasad masing-masing tersebut. Ini masing-masing cerita di kalangan mereka. Kita tak rasa lagi je. Sekejap je lagi di kalangan kita. Di sana setiap roh memiliki teman yang sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Geng-geng kaki pancing jumpa geng-geng kaki pancing. Dia akan cerita, dapat ikan kelah, mancing dapat ikan kelah, dia cerita. Geng-geng apa dia? Geng-geng main game PUBG ni, dia jumpa geng-geng PUBG. Tu kalau dia mukmin. Dia berjumpa balik. Dalam kubur dia berjumpa balik di kalangan mereka. Kalau mereka mukmin. Di kalangan apa dia? Di kalangan orang yang main golf, dia berjumpa geng-geng main golf. Dalam kubur nanti dia akan berjumpa. Roh para nabi berada pada tempat yang tertinggi sekali. Tapi dalam keadaan jumpa tu tengok roh nabi tu tertinggi di arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yuti'ir-laha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah Subhanahu wa taala sebut, sesiapa yang mentaati Allah dan juga Rasul di atas dunia. Wa man yuti'illaha wa rasul. Wa man yuti'illaha wa rasul. Mana-mana orang yang mentaati Allah dan war rasul dan para rasul itu sendiri. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka bagi mereka itu Allah akan sekalikan mereka, satukan mereka alaihim minan nabiyyin, bersama dengan nabi-nabi. Kita tak hidup zaman Rasulullah, tapi oleh kerana kita menghidupkan sunnah Nabi dalam hidup kita ni, kita ikut taat pada perintah Allah dalam hidup kita ni, bila kita mati ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, di kalangan nabi-nabi. Jumpa Nabi Zakaria, Nabi Yahya, jumpa dengan nabi-nabi. Nabi-nabi ni kita kata dulu atas dunia dahulu dengar kuliah haji ustaz, tapi sekarang baru jumpa direct. Macam setengah-setengah di kalangan sahabat-sahabat kita ni, bila dia berjumpa dengan saya kat luar, bila saya tak sebut saya ni nabi, tapi saya nak sebutnya yang kuliah, nak sebutnya bila kita ni pengkuliah ni jumpa kat luar tu, masing-masing tergamam. Ustaz Dasuki tu masing-masing datang. Ustaz, boleh tak nak bersalam? Salam. Ustaz, boleh ke nak bergambar Ustaz? Boleh ke? Masing-masing ni, dia kata, ni Ustaz Ahmad Dasuki kan? Nak sebutnya di kalangan, ni baru dunia. Saya tengok wajah kegembiraan. Ada orang suka sangat, saya paling suka Ustaz. Dia kata, saya tak terfikir yang saya boleh berjumpa dengan Ustaz. Saya boleh berjumpa dengan Ustaz. Bangga dia. Alhamdulillah. Kita pun, alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat ini. Misal contoh demikian. Atas dunia ada orang bangga boleh berjumpa dengan orang-orang tertentu. Kita bayangkan orang dalam kubur. Dalam kubur Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man yuti'illaha war rasul." Sesiapa yang mentaati Allah dan juga para rasul. Kemudian orang ni apa dia? Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka ini akan diberi nikmat oleh Allah ke atas mereka. Di kalangan apa dia? Allah akan kumpulkan mereka minan nabiyyin, bersama dengan para nabi.
Kemudian siapa lagi? Was-siddiqin. Orang-orang yang membenarkan perintah Allah. Hidup atas dunia ni, dia di kalangan siddiqin. Siddiqin ni maknanya, dia bukan hanya sekadar sebut di mulut dia, tetapi pelaksanaan dia betul-betul dengan pelaksanaan Islam dalam kehidupan dia. Segala benda yang dia buat, peribadi dia, peribadi Muslim. Hidup dia dijaga betul-betul perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak campur dengan orang yang kazibin, orang-orang yang dusta pada perintah Allah. Tapi hidup dia siddiqin, bersama dengan para siddiqin. Siapa lagi? Wasyuhada, dia berjumpa dengan orang mati syahid. Berjumpa dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Berjumpa dengan Khalid Al-Walid. Berjumpa dengan siapa dia? Salman Al-Farisi. Berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Wassalihin, dan orang-orang salih. Jumpa balik dengan arwah Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni'amul Aziz Nikmat. Jumpa dengan Tuan Guru Datuk Dr. Harun Dim. Jumpa balik dengan orang-orang salih ni. Jumpa dengan mereka sebut wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya di kalangan mereka ini sendiri. Persahabatan tersebut berlaku selamanya, baik di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Ini ingat betul-betul. Siapa-siapa yang dia follow ustaz-ustaz, maknanya dia akan bersama dengan ustaz-ustaz tu dalam kubur nanti. Dia bersama dengan ustaz-ustaz tu di padang mahsyar Allah, dan sampailah di akhirat Allah bersama dengan mereka semua. Siapa-siapa yang follow dengan pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi, dia like dengan bersama dengan orang itulah dia dalam kubur nanti. Dengan siapa kamu hidup atas dunia? Kalau kamu hidup dengan orang soleh, kamu dia orang soleh. Dalam hidup kamu, dalam kubur nanti kamu jumpa balik. Hari pertama tu Allah dah bagi ketemu dah di kalangan orang-orang yang salih ni. Jumpa di kalangan mereka semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing tengok berjumpa tu, seronok dan bercahaya wajah masing-masing. Suka di saat mana mereka ditemukan dengan keadaan yang sedemikian rupa di kalangan mereka ini sendiri. Tapi kalau kita ni hidup, kita ni sentiasa habis masa dengan tengok YouTube yang lawak-lawak, yang jenis orang yang kita nak hidup kita ni enjoy, gembira, suka je. Dalam kubur nanti dengan orang tu lah. Masuk dalam kubur nanti, kita berjumpa balik yang kita tengok, yang kita pandang tersebut. Bersama dengan dia lah masuk dalam kubur nanti. Di akhirat nanti dengan orang tersebut. Kemudian, na'udzubillah min dzalik, sehingga dicampakkan ke dalam neraka Allah. Lepas tu jangan sembarangan. Dalam kita nak follow, dalam kita nak subscribe, dalam kita nak share bahan di kalangan kita, kita kena nampak yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ini sendiri. Dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran disebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Ini insya-Allah kita akan sambung pada malam besok, cerita tentang mengenai bagaimana suasana kita ziarah kubur dan bagaimana orang dalam kubur untuk mengetahui keadaan dan minta bantuan pada kita waktu mana kita ziarah kubur-kubur mereka tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang saleh, insya-Allah. Sebar-sebarkan tuan-tuan. Tuan-tuan tolong share dan maklumkan ramai-ramai di kalangan sahabat-sahabat kita ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita ini sendiri, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia, ya Allah, yang hidup, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka di saat ini, ya Allah, di antara taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah. Kamu rahmatilah kepada mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di saat ini, ya Allah, kuburan-kuburan yang indah, ya Allah. Taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Kami pohon di atas nama anak hamba Allah ini, ya Allah. Kami pohon di atas nama pasangan kepada hamba Allah ini, ya Allah. Kami pohon di atas nama sahabat-sahabat hamba Allah ini, ya Allah. Agar kamu jadikan mereka semua di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Kami pohon khusus kepada pengikut-pengikut yang mengikuti kuliah-kuliah ini, kemudian sampai masanya untuk menghadap di hadapan kamu, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur mereka di saat ini, ya Allah, kuburan yang mewangi, ya Allah. Kamu jadikan kubur mereka di antara pada taman-taman syurga, ya Allah. Mereka yang sentiasa mendambakan kuliah-kuliah
yang hidup dalam suasana kuliah bersama dengan kami, ya Allah, dalam majlis kami ini, ya Allah. Kamu jadikan kuburan mereka, ya Allah, saat ini mewangi, ya Allah, sehinggakan mereka mendapat tempat bersama dengan para siddiqin, para syuhada was salihin, para nabi-nabi yang telah dijanjikan oleh Allah dalam apa yang kami belajar sebelum daripada ini, ya Allah. Ya Allah, kami pohon, ya Allah. Kami pohon, ya Allah. Kami pohon dengan Rahmanur Rahim kamu, ya Allah. Kamu bantulah pada mereka itu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.